Allah. Alhamdulillah dari saya Melaka. Orang Melakau. Okey, orang Melakau. Melakau. Melaka Ustaz ke Melakau? Bukan Melakau ke? Kan Melakau, Melaka. Okey. Orang Melaka sebut Melaka. Okey. Marah orang Melaka sebut Melakau. Tak marah Ustaz. Tak marah. Nuriza dari Shah Alam, Nur Dalila Putrajaya, Zakiah dari Singapura. Masya-Allah. Rusnah dari Sepang, Rusnah dari Kepala Batas, Rahayu dari Sepang. Alhamdulillah. Iksan Haji Ramli, Sungai Petani, Khadijah dari Rawang, Jelah dari Shah Alam. Okey. Maknanya Alhamdulillah, jelas. Jadi Alhamdulillah. kita mulakan kuliah kitab Riyadhus Salihin kita pada petang ini. Kita mulakan sikit, kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tersambung pengajian kitab Riyadhus Salihin berkenaan dengan muraqabah. Muraqabah yang saya sebut CCTV kita, dan hari ini kita masuk hadis yang kedua. Kalau buku sama dengan saya pada muka surat 83, bawah sekali. Kalau buku sama dengan saya muka surat 83. Kak Norizah kata cantik rumah Ustaz. Oh memang rumah saya cantik. Saya memang ada banyak rumah. Ni lagi cantik. Nak lagi cantik, ada lagi, banyak lagi. Cukuplah. Okey. Jadi kita baca hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin. Kalau kitab sama dengan saya ni muka surat 83. Hadis yang kedua paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa tak? Masing-masing jumpa tak? Bab muraqabah, hadis yang kedua. Did you find? An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Petang-petang saya ni cepat menguat. Sebab apa? Sebab apa petang-petang jadi menguat? Air sekelas. Sebab apa bila petang jadi macam mengantuk baca kitab? Ambil air sekejap. Saya ambil air sekejap sekelas. Minta maaf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada ke dah keluar dah? Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Dzar iaitu Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman iaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya
Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi, dan pergaulilah para manusia dengan budi pekerti yang bagus. Buat Tirmizi. Kita dalam bab muraqabah, CCTV, pengawasan Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada pada waktu bila sekalipun. Itu muraqabah. Jadi hadis yang kita baca pada petang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 perkara. Apa 3 perkara? Apa tak 3 perkara tu apa dia? Apa 3 perkara? Yang pertama apa? Nabi pesan 3 perkara ni. Ada 3 perkara dalam hadis petang ni. Cuba tulis di ruangan chat. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama. Tulis sikit biar hilang ngantuk. Yang pertama apa? Ustaz, kita orang tak mengantuk. Ustaz tu yang mengantuk. Ikut. Ikuti keburukan dan kebaikan. Bertakwa, takut pada Allah. Bertakwa pada Allah. Beturus aniza amran. Bertakwalah kepada Allah di mana berada. Harnisa, bertakwa walaupun di mana saja kamu berada. Ya. Ini berkait dengan bab kita, muraqabah. Takwa kepada Allah wherever you are. Di mana saja kamu berada. Whenever. Bila-bila masa sekalipun, takwalah kepada Allah. Maknanya, taatilah perintah Allah, jauhi larangan Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Di mana saja engkau berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada Allah. Jika dalam waktu kuliah, ketika pergi masjid, takwa. Ketika pucuk-pucuk, masa pucuk-pucuk ni takwa. Zumba. Macam mana? Boleh tak nak bertakwa ketika berzumba? Boleh tak? Boleh tak? Saya nak berzumba dan dalam keadaan saya bertakwa pada Allah. Boleh tak? Boleh tak? Cuba jawab. Orang yang nak berzumba, dia boleh bertakwa tak masa berzumba? Cuba respon sikit. Zumba ni apa sebenarnya? Zumba tu apa dia zumba? Boleh berzumba dalam rumah. Yes. Haram berzumba dalam rumah. Haram kalau kita buat live Facebook, kita berzumba dalam rumah, seksi-seksi buat gambar kita duduk berzumba dalam rumah. Tak boleh ke? Betul tak? Jenis sekarang ni kononnya dia tak keluar rumah. Dia kata saya seksi-seksi pun tak apa dalam rumah. Tapi dia buat live Facebook, live Instagram. Kecoh kan sekarang. Dia panggil apa tu hak baru tu pengantin ni. Alah, ya ni buka bungkusan ni. Apa benda ni yang kecoh sekarang budak-budak muda. Dia panggil apa sekarang ni yang pengantin? TikTok. Ustaz, TikTok. Dia bukan TikTok. TikTok tu hak lama dah, hak baru terkini. Unboxing. Orang ramai tu peminat tu. Musim sekarang ni. Pengantin dia unboxing pasangan. Allahu Akbar. Apa hukum unboxing pasangan? Apa hukum dia? Haram. Haram. Oh, cepatnya kata haram. Mana ada haram? Kalau di dalam rumah tak apa. Dah kahwin bolehlah unboxing. Kalau dalam bilik bolehlah. Sebab apa kata haram tadi? Masalah sekarang, Semua tunjuk. semua kira nak tunjuk kat orang. Allahu Akbar. Unboxing tu tak salah. Dah kahwin dah unboxing lah, nak unboxing pun.
Tapi yang pergi buat live, yang pergi ambil gambar, betul Siti Nur Syuhada, haram sebab buat live. Semua kira nak tunjuk kat orang. Ya Allah, semua nak tunjuk kat orang. Ada seorang student Malaysia buat dengan belajar di UK. Dia belajar di UK. Dia pakai tudung tutup aurat. Student Malaysia dia naik teksi. Pak cik driver teksi ni tanya macam nak mengejek. Kamu ni bagus tapi aku kesianlah kat kamu. Semua kena pakai tudung semua. Jadi tak nampak kecantikan kamu, semua tutup. Pak cik driver teksi tu tanya soalan dalam nada nak cuba mengejek. Siang kat kamu, semua tutup, tak nampak kecantikan. Lalu student Malaysia tu, dia jawab kat pak cik driver teksi tadi, Pak cik, semua ni saya akan tunjuk untuk suami saya seorang je. Saya ni special edition untuk suami saya je. Saya tak akan tunjuk untuk orang lain, saya special untuk suami saya akan tunjuk. Termenung pak cik driver teksi tadi, termenung. Dia kata kalau aku tahu macam ni dari dulu lagi aku akan kahwin dengan orang Islam. Sebab isteri dia orang jadi paparan awam. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, hadis yang kita baca ni, bertakwa pada Allah di mana saja kamu berada, apa saja situasi, dalam bilik ke, kamu pengantin ke, kamu pengantin lama ke, sambut anniversary ke, kamu pergi zumba ke, kamu pergi melancong ke, kamu di Masjidil Haram ke, takwalah pada Allah. Kadang-kadang orang takwa pada Allah ni waktu dalam masjid, waktu pergi kuliah. Bila dia pergi melancong, nak pergi tengok kangaroo, pergi ke Perth, pergi ke Sydney, kita tengok kangaroo di Australia. Tak berapa ada dah takwa dia tu. Pakaiannya, tutup aurat, tak tutup aurat, pergi masjid, pergi dengan kuliah, bagus. Lepas tengok kangaroo, pergi Jepun pula. Nak tengok Ultraman. Bila dia melancong dia, mananya? Sebab tu hadis ni cerita muraqabatullah, pengawasan Allah yang menuntut kamu wahai manusia supaya bertakwa pada Allah di mana saja kamu berada, pada bila-bila masa sekalipun. Di pasar malam, di uptown, di surau, di Masjid Nabawi, beli ikan pasar, sedang jogging, sedang dalam bilik pengantin baru, sedang di kubur, sedang ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan orang yang bertakwa ini Allah Subhanahu wa taala janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang benar-benar bertakwa, Allah jadikan baginya jalan keluar. Apa saja masalah yang dia hadapi, Allah jadikan dia jalan keluar. Dan Allah berikan pada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, unexpected rezeki. Syarat takwa. Seorang gadis dapat tawaran kerja, tapi bos kata awak nak kerja sini boleh, tapi tak boleh pakai tudung kat sini, awak kena pakai skirt. Dia perlu duit. Dia perlu kerja, pergi interview banyak tempat dah tak dapat. Ini dapat, tapi syarat kena buka tudung, tak boleh tutup aurat. Takwa dalam diri gadis tersebut menolak tawaran kerja tadi. Walaupun dia sangat perlukan, dia tak lihat saya tutup aurat ni wajib, semayang saya kena semayang. Dia pun tolak. Ini keputusan yang dia buat berdasarkan takwa. Seorang kontraktor layak untuk dapat satu projek, layak ada track record yang bagus, deliver projek-projek. Tapi hari ni dia masuk sebut harga, yang nak award tu kata, boleh saya bagi projek awak ni 3 juta ni, tapi saya nak duit raya sikit, bagi 50,000 dah lah. Dia kata rasuah ni. Tak nak bagi, saya bagi orang lain. Tak apalah tuan, saya tak dapat nak bagi duit 50,000,
projek tu saya nak, tapi saya tak boleh bagi. Dia tolak. Ini kerana takwa. Ini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan bagi orang-orang yang macam ni, yakinlah bahawa Allah sediakan rezeki untuk mereka yang tidak disangka-sangka. Insya-Allah. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nabi pesan, di mana saja kamu berada, bila-bila masa sekalipun, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, pesanan Nabi, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Fear Allah wherever you are. Do good deeds after doing bad ones. The former will wipe out the latter. Jelas maksud dia. Ini jelas maksud. Lepas tu kadang-kadang kalau English translation ni lagi tepat. Kalau baca yang bahasa Melayu ni, dia kata apa? Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ada tak yang versi bahasa Melayu yang lain sikit perkataan daripada yang saya ni? Kalau yang saya ni dia kata ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maksudnya apa ni? Ada tak perkataan version lain yang ikutilah perbuatan selain pada perkataan ikuti tu, ada tak perkataan lain? Ikuti. Lepas tu dia kata, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Tapi yang Kak Ros Aniza Amra bagi ni, lakukanlah, Kak Rahayu, dia tulis apa tu Kak Rahayu? Lakukanlah kebaikan setelah keburukan. Lagi ada tak terjemahan versi lain yang bahasa Melayu? Yang ni cantik ni. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Kak Maziah. Dia lagi banyak kita jumpa versi-versi ni, lagi bantu kita faham. Do good deeds after doing bad ones. The former will wipe out the later. Masya Allah, Masya Allah. Atbi' ni begini. Kamu buat dah ni, kamu buatlah yang ni untuk timbus dia. Kamu buat sayyi'ah, kejahatan, kamu buatlah kebaikan untuk menutup kejahatan tadi. Lakukanlah kebaikan setelah keburukan, pasti ia akan menghapuskannya. Maksud yang mudah kita faham, bila buat dosa, bila buat maksiat, datanglah dengan sayyi'ah tu dosa. Sayyi'ah tu kita buat dosa, buat maksiat. Atbi'i sayyi'atal hasanah. Dengan hasanah. Hasanah tu apa? Hasanah yang paling besar selepas buat dosa, hasanah apa? Cuba teka. Yang dapat teka ni dapat hadiah pertama untuk talaqi dengan Syekhah. Nama benda tadi, Syekhah apa tadi? Anis. Syekhah apa tadi? Inas. Siapa yang jawab betul dapat talaqi dengan Syekhah. Syekhah Inas dan juga Syekhah Raja Hanaliza. Boleh? Amin. Betul Kak Rayu sebut bertaubat. Sayyi'ah ni Hanisah sebut solat sunat taubat. Hanisah Tajuddin. Harnisah Tajuddin ni orang pertama jawab solat sunat taubat. Harnisah Tajuddin, tolong hubungi urus penganjur untuk buat arrangement dapat talaqi dengan Syekhah Anisah tadi. Harnisah Tajuddin okey, ni penerima pertama taubat. Puan Hanisah DM penganjur. Okey. Jadi wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Saya suka dengan yang ni tadi. Do good deeds after doing bad ones. Mana dah buat sayyi'ah, bad ones, datangkan dengan good deeds, dengan hasanah. Dan sebaik-baik hasanah, selepas seseorang buat sayyi'ah, buat dosa, hasanah yang terbaik ialah
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Yang terbaik adalah taubat. Jadi itu maksud. Bila buat kejahatan, buatlah kebaikan untuk tutup. Please, jangan silap faham. Tulis sikit. Tulis dulu. Tulis. Saya nak minta semua orang tulis. Tulis apa? Tulis gini. Jangan silap faham. Tulis je. Tulis je. Tolong tulis. Jangan silap faham. Boleh tak? Tolong tulis. Jangan. Betul. Terima kasih Kak Rahayu. Siti Nur Syuhada. Jangan silap faham. Minta 2-3 orang lagi tulis. Cukup 10 orang tulis baru saya sambung silap faham apa. Norizah binti Amir 3. Jun, jangan silap faham. Rohaniza. Saya nak cukup 10 baru saya sambung. Apa jangan silap faham? Iksan, Mazia, Khadijah. 2 lagi. Jangan silap faham. Siti Junaidah. Seorang lagi. Okey, terima kasih Kak Ramia. Agak-agaknya apa maksud saya jangan silap faham? Pada poin bila buat sayyi'ah, buatlah hasanah. Kerana hasanah ini akan menutup sayyi'ah. Apa silap faham di sini? Kemungkinan. Rompak rumah orang, lepas tu sedekah. Itu tak masuk dalam hadis ni. Minta rasuah ataupun beri rasuah, dapat projek. Lepas tu sedekah dekat sekolah tahfiz anak yatim. Dia tak jadi gitu. Ya, betul Hanisa. Jangan silap faham, boleh buat jahat tak apa, nanti kita buat hasanah. Ya, betul. Ini maksudnya. Jadi sekali lagi Hanisah Tajuddin dapat tapi dapat dah tadi. Hadiah yang sama je lah. Betul. Betul. Jangan silap faham. Oh, hari ni kita belajar hadis. Nabi kata siapa yang buat sayyi'ah, buatlah hasanah. Sebab hasanah menutup. Jangan silap faham. Bukan begitu maksud dia. Oh, saya ni nak pergi ngumpat orang lah. Saya pergi ngumpat, bawang semua siap dah bawang. Saya pun maya sunat, baca Quran. Kan baca hadis kan? Bila buat sayyi'ah, buatlah hasanah menutup dia. Tidak, bukan gitu. Hasanah yang paling utama ialah taubat kepada Allah. Dan ia bukan untuk beri ambil mudah orang supaya boleh buat dosa nanti cover dengan kebaikan. Tak. Tetapi hadis ini tuju kepada orang yang dah buat dosa. Jangan putus asa. Bila kita dah buat dosa, kita ada buat dosa Ustaz. Jangan putus asa. Followlah dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan dan bermulalah kebaikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang pertama sekali taubat. Taubat kebaikan yang pertama sekali. Yang pertama sekali taubat dan buatlah kebaikan-kebaikan lain. Contoh buat sayyi'ah ikut dengan hasanah. Ustaz, dulu saya zaman-zaman muda dulu saya zaman tak tutup aurat dulu Ustaz. Saya dulu tudung pun tak pakai. Kain pun pakai belah sampai ke pinggang. Pinggang tinggi sangat. Apa ke lutut peha Ustaz. Jadi sekarang ni saya astagfirullahalazim. Dulu zaman jahiliah, sekarang alhamdulillah Ustaz, saya datang kuliah. Saya tak nak dah itu semua. Yang dulu tu sayyi'ah. Sekarang atbi'is sayyi'ah bil hasanah. Hadiri majlis ilmu, mayang sunat, bersedekah, tolong orang, puasa sunat, baca Quran, masuk kelas Quran, belajar Quran. Itu hasanah-hasanah untuk menutup sayyi'ah-sayyi'ah kita dulu. Jelas jangan silap faham. Okeylah buat sayyi'ah, nanti kita buat hasanah, boleh cover. No, ini bukan maksud dia. Maksud dia pada kita yang pernah ada dah buat sayyi'ah. Jelas maksud ni, boleh faham tak? Supaya saya bimbang orang silap faham hadis ni. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gaulilah para manusia
dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah dengan khaliqin nas, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Allahu akbar. Kita ni datang kuliah, kelas online, subhanallah. Kita tak ada SPM, kita tak ada UPSR, ke ada? RS Quran, ada buat periksa akhir tahun ke? Tahun lepas siapa dapat nombor 1? Tak ada Ustaz. Tak ada buat exam? Tak ada. Dan macam mana nak ukur kita berkesan atau tidak kita hadir kelas-kelas? Macam mana kita nak ukur? Kalau anak-anak kita diukur dengan PMR, SPM, kita yang hadir kuliah ini, ukuran yang paling utama, apa dia? Ya betul, pada akhlak kita. Akhlak, macam mana cara kita bercakap dengan suami, macam mana kita dengan jiran, macam mana kita ketika nak marah. Tu self-assessment. Ukuran kita adalah dengan akhlak. Dan akhlak adalah buah kepada ilmu. Tulis sikit, ini poin penting. Akhlak adalah buah kepada ilmu. Sepohon pokok yang orang paling nak dari pokok buah lah. Kecuali pokok sayur. Buah. Jadi ilmu yang kita belajar, kenapa kita belajar ilmu? Nak kuatkan iman. Okey. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menguatkan iman, kat mana ukurannya? Ukurannya adalah pada akhlak seseorang. Akhlak adalah buah kepada ilmu. Kita dah mula ikut kuliah online, kuliah di masjid, banyak dah Ustaz. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar tajwid, belajar qiraat. Macam mana perangai kita dengan suami masing-masing? Para suami macam mana perangai dengan isteri dia? Macam mana kita dengan jiran? Macam mana kita dengan kawan-kawan kat tempat kerja? Di situlah ukuran penilaian kita. Tak ada SPM dah. Soalan tanya akhlak adalah buah kepada ilmu. Maksudnya Ustaz, bila dah belajar, kita praktis. Apa beza belajar, apa beza dah belajar tapi tak 100% praktis, belum dapat buahnya. Buah belum masak. Bukan tak dapat buah, buah tak masak lagi. Buah tak masak lagi. Dan kita, apa beza dah belajar tapi tak 100% praktis. Kalau tak 100% praktis, bagus. Mana she is trying to practice. Dia sedang mencuba. Kita tak mampu nak praktis 100%. Tapi kita sedang mencuba. Tapi markah tu biar bertambah lah. Daripada 60 naik 70, naik 75, 80, 85, 90. Jangan 50, 55, 53, 55, 54, 56, 53, 52, 49, 54. Situ je. Biarlah markah kita uptrend. Daripada 50, 60, 70, 80, 85, 90, turun sikit 85, naik balik 90, 87, 92. Biar kat tu. Sokmo. You know sokmo? Sokmo. Continuously. Jadi 100% mungkin kita tak mampu. Tapi kita sedang berusaha ke arah itu. Tapi yang penting ada improvement. Itulah hasil buah dia. Buah mungkin tak masak lagi. Jangan paksa buah durian, jangan pergi kait. Rosak buah, tunggu masak. Dia akan jatuh sendiri. Okey, jadi khaliqin nas, akhlak adalah buah. Akhlak adalah hasil kepada ilmu dan iman. Pernah satu hari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni suami dia Salamah.
Suami dia Salamah, dia hijrah ke Madinah. Lalu suami dia pun pergi perang Badar, pergi perang Uhud, suami dia cedera, suami dia meninggal. Salamah, seorang yang saleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinang Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah naik darjatnya menjadi Ummul Mukminin. Okey. Satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah tanya satu soalan pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang wanita, sekiranya wanita ini ada dua suami. Ada tak orang perempuan ada dua suami? Macam mana orang perempuan ada dua suami? Jadi Ummu Salamah kata kalau ada seorang perempuan ada dua suami, perempuan ini masuk syurga. Dan kedua-dua suaminya masuk syurga. Ada tak orang perempuan ada dua suami? Boleh ke? Ada? Ada Kak Rahayu? Ada orang perempuan ada dua suami? Ya betul. Yang kahwin lain selepas kematian suami. Betul. Maknanya kesnya seperti Ummu Salamah. Suami pertama meninggal, dia kahwin lain. Tapi soalan Ummu Salamah pada Rasulullah, bagaimana sekiranya perempuan ini bila dia meninggal, dia masuk syurga. Kedua-dua suaminya masuk syurga. Perempuan ni akan bersama suami yang mana masa dalam syurga tu? Kita nak tanya yang ada petani ni, ramai para isteri ni. Tapi yang dalam ni Ustaz, kita orang semua satu suami je Ustaz. Alhamdulillah. Suami yang terbaik, macam mana nak kira suami yang terbaik? Semayang banyak ke? Puasa banyak ke? Sedekah banyak ke? Baca Quran banyak ke? Ikut kelas online banyak ke? Dia akan bersama suami yang terbaik. Macam mana nak menilai suami yang terbaik? Solat, puasa, zakat, sedekah, zikir. Suami yang paling dia sayang. Dua-dua sayang. Dia Ummu Salamah sendiri, dia sayang pada suami dia Abu Salamah. Atau dia kahwin pula dengan Rasulullah. Dia sayang kat Rasulullah. Macam mana nak suami yang terbaik ni? Dia ukur solat dia ke, sedekah dia ke, zikir dia ke, baca Quran dia ke? Kat mana cara ukur? Mesti ada yang lebih sayang. Suami yang lebih. Ustaz, kita orang tak fikir dah bab tu, Ustaz. Kita orang sayang seorang je. Ramai yang petang ni. Kak Norizah kata, suami yang lebih baik di sisi Allah. Macam mana yang lebih baik? Dua-dua masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Mestilah baik. Sekarang ni dua-dua suami ni masuk syurga. Tak perlu pilih, duduk bersama-sama dua-dua suami. Dua-dua kot. Sebab kat syurga mana ada syarat satu suami lagi. Dah kot. Tapi soalan Ummu Salamah dijawab oleh Rasulullah. Dan soalan Ummu Salamah itu, sekiranya wanita ini masuk syurga dan kedua-dua suaminya masuk syurga, wanita ini akan bersama suami yang mana? Maka jawapannya Rasulullah pun jawab, wanita itu akan bersama suaminya yang lebih. Kita jawab minggu depan lah soalan ni. Boleh? Setuju? Setuju tak? Setuju tak kita jawab minggu depan soalan ni? Setuju tak? Jawab buka mic. Setuju tak? Kita nak dengar. Tak setuju. Tak setuju. Tak setuju minggu ni juga. Nak tahu juga Ustaz. Setuju Ustaz. Jawab sekarang juga. Jawab sekarang juga. Sebab kesenang dapat dua suami Ustaz. Ada dah yang jawab kat ruangan chat tu. Ada dah. Jawapan ni yang Kak Sarpiah jawab ni
Kak Sarpiah ni pemenang yang kedua untuk dapat talaki dengan Syekhah Anisah tadi. Kak Sarpiah ni dia tulis bersama suami yang paling baik akhlaknya, akhlak. So dalam syurga yang menjadi ukuran level kehebatan seseorang dalam syurga, akhlaknya, akhlak lagi. Nabi tak sebut suami yang banyak sembahyang sunat, yang banyak baca Quran, yang banyak berzikir. Semua itu bagus. Baca Quran bagus, berzikir bagus, sedekah bagus, puasa sunat bagus, solat sunat bagus. Tetapi bayangkan dalam syurga yang menjadi ukuran kehebatan seseorang adalah pada akhlaknya. Soalan tanya bagus. Kenapa bukan ibadat solatnya, Ustaz? Bukankah ibadat pertama dinilai? Betul. Betul. Solat adalah ibadat yang pertama dinilai. Tapi ketika semua orang markah solatnya, semua markahnya lulus. Dicek pula puasanya. Semua markah puasanya dilulus. Dicek markah zakat, markah baca Quran, markah zikir, semua lulus. Yang last kali akan menjadi penentu akhlak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang ni bila sebut dua-dua suami itu masuk syurga, sudah pasti solatnya lulus. Puasa, zakat, lulus. Sebab dia buat yang wajib, rukun. Habis macam mana markah tinggi-tinggi semua ni? Ukur last kali yang menjadi, yang membezakan. Maknanya isu akhlak ni non sampai dalam syurga menjadi penentu. Ya Allah, ya Allah, akhlak. Simpulannya, sebab tu Nabi sebut ni. Level. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah wherever you are. Lepas tu kalau ada buat dosa, buat silap, taubatlah. Buatlah kebaikan-kebaikan. Moga-moga menutup segala kejahatan kita. Dan natijah yang terakhir, kamu ni hidup dengan manusia. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik dengan manusia. Allahu Akbar. Pernah jumpa tak? Kalau soalan tanya tadi, kenapa tidak solat? Pernah jumpa tak? Orang yang jaga solat, tapi mulutnya kuat membawang. Mayang sunat, bagus. Tapi bak membawang, jiran saya kan, dia tu. Dia ni semayang. Dia ni bayar zakat. Ramadan dia puasa. Mengumpat besan. Besan saya tu memang macamlah cucu dia seorang. Cucu saya juga tu. Dia memang mengumpat perangai akhlak. Natijah kita buat kelas. Natijah kita datang kelas. Akhlak. Jaga akhlak. Jaga. Riyadhus Salihin. Kitab ini antara dia punya main objektif dia adalah untuk membentuk akhlak. Hadis-hadis ikhlas, taubat, benar, sabar, semua berkait dengan akhlak. Sekarang ni kita ada muraqabatullah. Macam mana akhlak kita dengan cleaner kita terserempak? Macam mana akhlak kita dengan bibik kita sendiri di rumah? Macam mana akhlak kita dengan bangla yang lori yang ambil sampah depan rumah kita tu, depan pagar rumah kita? Macam mana akhlak kita dengan mereka? Macam mana akhlak kita dengan orang miskin? Macam mana akhlak kita dengan staf bawahan kita sendiri? Macam mana akhlak ketika kita merasa marah? Macam mana akhlak? Oh, itu adalah semua itu. Sebab tu akhlak ni jadi yang paling tinggi. Sebab itulah ia adalah terjemahan kepada ilmu dan iman kita. Lihatlah pada akhlak. Siapa sini pernah bergaduh dengan suami masing-masing ataupun bergaduh dengan isteri?
Macam mana akhlak kita ketika bergaduh? Macam biasa je. Mana? Akhlak. Sebab tu Rasulullah pesan. Allahu Akbar. Rasulullah bagi tahu ketika Isra' Mi'raj, aku melihat ke syurga, dalam syurga ramai orang miskin. Aku melihat ke neraka, aku dapati majoriti penghuni neraka siapa? Nabi kata majoriti penghuni syurga orang miskin. Aku melihat majoriti penghuni neraka siapa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanita. Kena faham elok-elok Ada orang lelaki tak dalam neraka? Ada tak? Ada. Bukan orang lelaki tak masuk neraka, tapi majoriti orang perempuan. Sekejap. Ada tak orang perempuan dalam syurga? Ada tak? Yang hadir kuliah ni insya-Allah semuanya dalam syurga. Yang rajin majlis ilmu, yang belajar, yang beramal, moga-moga kita semua menjadi ahli syurga. Tadi kata majoriti orang miskin, Ustaz. Saya kaya. Ada tak orang kaya dalam syurga? Ada juga. Tapi majoritinya miskin. Kan? Jadi, bila sahabat tanya, kenapa orang perempuan lebih ramai dalam neraka? Nabi jawab, kerana orang perempuan ni dia kufur terhadap suami dia. Apa maksud kufur terhadap suami? Bila dia bergaduh, dia akan kata, tak pernah you buat baik kat I. Tak pernah you faham I. Dia pukul ratus semua sekali. Ini akhlak yang sangat buruk. Yang menyebabkan ramai orang perempuan masuk neraka. Kita kalau bergaduh, dia lambat sampai. Kalau bergaduh, isu-isu tertentu, kita jumpa password WhatsApp dia, jumpa dia apa ni. Fokus kepada kesalahan itu sahaja. Jangan kita ungkit kita ada, you memang tak pernah faham I. Dah hidup 22 tahun dah. Anak 9 orang tak faham macam mana jadi anak tu. Kan? Jadi jangan kita pukul rata semua. Abang tak pernah sayang saya. Tak pernah. Jangan pukul rata. Kalau dia buat satu kesalahan, bergaduhlah. Bergaduhlah atas yang salah itu. Dan akhlak yang baik, ketika bergaduh, dia fokus pada kesalahan, dia tak maki hamun, tak sibuk nak cerita kat luar, nak masuk Facebook, share kat WhatsApp, cerita kat orang, dedah aib. Itu akhlak yang sangat buruk. Jadi, saya tak kata orang lelaki tak buat salah. Ada salah, yang salah tu salah lah. Tak, memang tetap salah. Tapi jaga akhlak. Jaga akhlak. Allahu Akbar. Jadi hadis ni Nabi pesan 3 perkara. Taqwa di mana saja berada. Kalau ada buat dosa, buat silap, bertaubat dan buatlah kebaikan-kebaikan untuk tutup. Dan yang penting jangan silap faham. Dan yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis yang ketiga. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك Panjang hadis ni. Kita cuba tengok makna. Kita tengok makna. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau baginda bersabda, ada tak perkataan lain? Saya berada di belakang Nabi. Radif sebenarnya dengan makna membonceng.
Membonceng. Ya, betul. Yes. Ni perkataan yang tepat. Kak Maziah Yusof. Yang ada tak yang ada English translation? Dia sebenarnya radif maksudnya membonceng. Yang buku sama dengan saya ni, dekat perkataan Ibnu Abbas kata saya berada di belakang Nabi, tulis sikit kat situ dekat perkataan di belakang, tulis membonceng. Naik motor apa? Cuba teka, naik motor apa? Bukan naik motor ni Ustaz. Naik unta ataupun naik penumpang unta, ya. Jadi membonceng, ini satu perkara bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya personal touch baginda. Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, umur Ibnu Abbas dalam 13-14 tahun. I was riding behind the Prophet. Riding behind ni adakah bermakna kenderaan yang lain ataupun kenderaan yang sama? Tapi hadis ini perkataan Arab dengan makna membonceng bermakna kenderaan yang sama. Kalau I was riding behind the Prophet tu maksudnya kenderaan sama ke kenderaan berasingan? Ada kemungkinan lagi kan? Tapi Ibnu Abbas ini dia membonceng belakang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah layan budak-budak. Ada anak-anak remaja, "Meh naik dengan aku." Ini salah satu bentuk tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu baginda bersabda, "Hai anak, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Ini cara Nabi nak attract. Oh boy, I will instruct you in some matters. Instruct. Yang ni dia tidak really dengan makna instruct. Ia lebih I will teach you. U'allimuka. Saya nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Saya hendak mengajar pada kamu beberapa kalimah. Apakah kalimah dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Peliharalah Allah. Pelihara, ihfazillah, jagalah Allah. Pelihara Allah. Maksudnya apa? Dengan mematuhi perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kamu. Be watchful of Allah, commandments of Allah. He will preserve you. Ya, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Yahfazillah, yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga macam mana? Kita jaga Allah. Bila kita nak melancong, cek kat mana kita nak cari restoran ada makanan halal. Ini kita jaga Allah. Kalau kita nak melancong, kita nak naik bas trip ni, kita nak jamak takdim ke, kita nak jamak takhir kat mana tempat ada. Ini kita jaga Allah. Dalam berbisnes, kalau buat gini ni macam riba je. Ni macam rasuah tau. Ni kita jaga Allah. Jaga Allah. Allah akan jaga kamu. Jadi, apa maksud jaga Allah? Jaga segala perintah dan larangan Allah. Kita jaga-jaga dalam setiap tindak tanduk kita. Itu maksud jaga Allah. Nescaya, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Kemudian disambung lagi. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Maksudnya benda sini. If you need assistance, applicate to Allah alone for help. Ihfazillah, peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Maknanya pertolongan Allah,
penjagaan, pemeliharaan Allah. Kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Ya, Allah jaga kita lah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillah, yahfazka. Kemudian, ni perkara penting. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah dengan Allah. Sa'alta, kamu minta sesuatu, kamu minta pertolongan. Sa'alta, kamu minta satu-satu hajat. Ista'anta, kamu minta pertolongan. Maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Sa'alta, kita minta nak dulu periksa, minta anak tu dapatlah lulus interview dia, mintalah dapat cucu. Sa'alta, minta dengan Allah, ya Allah, hentikanlah turun hujan ni, banjir teruk ni. Minta sa'alta, ya Allah, mintalah tambah rezeki. Minta, bila kita minta sesuatu, ya Allah, mintalah hilang sakit belakang, lenguh sangat dah dengar kuliah ni, ya Allah. Minta, bila mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, tadi secara umum sa'alta. Sa'alta ni tanya, kita minta sesuatu dengan Allah. Mungkin bukan minta pertolongan, tapi minta. Saya ingat kalau ke Mekah waktu sebelum Covid dululah. Bila masuk Masjidil Haram, doa masuk Masjidil Haram tu iyalah. Tapi ada satu doa yang selalu bila masuk je dalam Masjidil Haram, dia macam automatik. Doa itu bermain-main dalam kepala saya. Agaknya doa apa? Dan saya rasa yakin ramai orang dalam ni pun ada pengalaman yang sama. Bila masuk je dalam Masjidil Haram, ni zaman orang ramai dulu, kita ada doa minta sesuatu. Agak-agak doa apa? Masuk je dalam Masjidil Haram, dalam kepala kita pun, ya Allah, ya Allah. Minta apa? Minta apa? Agak-agaknya. Ni sebelum cerita Covid ni. Yang ada pengalaman ke Mekah. Bila dia masuk je dalam masjid, dia minta apa? Minta apa? Agak-agaknya minta apa? Tengok sikit. Ada tak? Bila masuk Masjidil Haram, Mekah lah terutamanya, Madinah pun, minta apa? Cik Aswad. Ya, betul. Ika Abdul Kadir. Betul. Dapat tempat solat yang baik. Betul. Saya gitu. Bila kita masuk dalam Masjidil Haram, ya Allah, bagilah tempat semayang yang elok, yang selesa, kau boleh nampak Kaabah. Betul. Bila masuk je dalam Masjidil Haram, dalam kepala, ya Allah, bagi kat aku tempat solat yang baik, bagi tempat yang tak ganggu laluan orang, kalau boleh nampak Kaabah dekat kipas, aircon. Betul. Itu yang kita minta. Itu sa'alta. Kamu minta dengan Allah. Kalau nak minta, mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong juga dengan Allah. Saya amalkan doa untuk dapat tempat semayang ni. Bila balik Malaysia, bila pergi shopping komplek, masuk je shopping komplek, tapi shopping komplek ni kita tak doa. Kita tak doa nak dapat tempat solat. Kita doa apa? Masuk shopping komplek. Guna kaedah yang sama, masuk Masjidil Haram. Ya Allah, tolong bagi aku tempat solat yang baik. Minta parking. Betul. Intan Bazilah. Ini pemenang yang ketiga. Doa minta parking. Intan Bazilah, sila kontak penganjur kita untuk dapat talaki Quran. Betul jawapan. Allah, baca doa makan masa cari parking. Ini power lagi. Kan? Allahu Akbar. Kak Rahayu kata dapat tempat solat depan Kaabah, tapi ada orang dari Malaysia sesat nak balik hotel. Wah, Intan tadi betul. Maksud saya kita guna pula doa ni untuk cari parking. Kalau kat Mekah, kita doa, ya Allah aku dapat tempat elok. Memang dapat je. Nampak Kaabah, tenang, tak ada orang ganggu dalam saf. Bila balik Malaysia, masuk shopping complex, ya Allah, bagilah parking, bagilah sampai puk, ada kereta keluar. Okey. Tak apa, maksudnya kita amal
Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah. Kalau nak minta tolong, spesifik lagi, juga mintalah dengan Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahawasanya sesuatu umat, seluruh makhluk apabila berkumpul bersepakat hendak memberikan kemanfaatan padamu dengan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Ketahuilah bahawa walaupun seluruh umat manusia, seluruh makhluk ni bergabung untuk beri sesuatu pada kamu, tak akan jadi melainkan dengan izin Allah. Dan jikalau umat itu berkumpul nak memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu yang dianggap bahaya, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Kalau ada orang nak khianati, orang nak ganggu, nak bunuh, nak seksa, nak buat jahat, ia tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pena telah diangkat, maksudnya ketentuan-ketentuan telah ditetapkan. Dan lembaran-lembaran kertas telah kering, maksudnya catatan-catatan di Lauh Mahfuz sudah tidak dapat diubah lagi. Yang penting ke atas tadi, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disebutkan peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Mana Allah tolong. Berkenalanlah, ta'arraf 'ala Allah, berkenalanlah kepada Allah, iaitu tahulah kewajipan-kewajipan yang harus ditunaikan, yang mesti ditunaikan untuk Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang, sehat, kaya dan lain-lain. Maka Allah akan mengetahuimu, memerhatikan nasibmu di waktu engkau dalam keadaan kesukaran, sakit, miskin dan lain-lain. Ketahuilah bahawa apa-apa yang terlepas daripadamu itu, yakni keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu. Maksudnya, setiap perkara yang kena kat kita, memang Allah dah tentukan kena. Maksudnya, dan perkara yang tak kena kamu, itu bukan tersilap, bukan kebetulan. Memang Allah dah tentukan tak kena. Kadang-kadang kita ada tengok video dalam YouTube, kadang orang duduk share, kereta aksiden, tayar, duduk kat tepi orang, tak kena orang tu. Orang ada pokok terbalik, kat tepi orang, tak kena dia. Jadi bukan tersilap apa tu, memang Allah Ta'ala dah tentukan tak kena kamu. Dan ada orang yang dia lalu kat satu kawasan construction, batu jatuh kena atas kereta dia. Itu bukan secara tak sengaja, tetapi semua itu adalah dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Ustaz, kalau gitu kita tak perlu apa berlaku pun dah ada berlaku dah. Kita kena ikhtiar. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, tetapi kita disuruh berikhtiar. Jaga keselamatan, patuhi SOP, elakkan begitu, ambil langkah-langkah penjagaan, elakkan mudarat. Itu bahagian kita. Bila dah berlaku, kita faham bahawa semuanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman pada qada dan qadar, dan kita bersangka baik kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa pertolongan itu berserta kesabaran, dan bahawasanya kelapangan itu berserta kekurangan, dan bahawasanya berserta kekurangan, kesukaran itu ada kelonggaran. Satu lagi hadis yang keempat berkenaan dengan muraqabah.
An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik. Anas ni dia umur panjang. Anas bin Malik seorang sahabat yang umur panjang. Ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah, umurnya 10 tahun. Mak dia Ummu Sulaim serahkan Anas bin Malik ini untuk jadi khadam Rasulullah. Dan Anas dapat duduk berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun. Dapat belajar banyak perkara. Dan dapat doa daripada Rasulullah, doa supaya tambah banyak harta dan umur panjang Anas bin Malik. Jadi dia hidup lama Anas bin Malik. Lalu dia kata apa? Ini ucapan Anas. Sesungguhnya kamu semua melakukan pelbagai amalan yang menurut pandangan matamu lebih lembut daripada sehelai rambut. Tetapi kami semua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang merosakkan, menyebabkan kemalangan dan kesengsaraan. Maksud hadis ni, Anas bin Malik dia hidup lama. Dia kata kau orang zaman kau orang sekarang ni, kau orang buat satu-satu perkara macam ada kamu rasa perkara itu no problem lah, small matter Sedangkan kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami anggap dia seperti al-mubiqat, sesuatu yang menghancurkan. Kamu dulu, kamu sekarang apa ni? Innakum lata'maluna, kamu sekarang melakukan perkara-perkara yang kamu rasa kecil je lah, selalu macam rambut je kamu anggap dosa ni kecil je. Kata Anas, kami pada zaman Rasulullah dulu perkara sebegini kami anggap punca kehancuran, al-mubiqat. Al-mubiqat maksudnya perkara yang membawa kemusnahan, perkara yang membawa kecelakaan. Kamu sekarang kamu buat. Ini zaman Anas bin Malik masih hidup. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Kamu orang buat ni, kau orang rasa macam selai rambut je, dosa kamu tu kamu rasa kecil sangat. Kami perkara-perkara seperti ini masa zaman Nabi SAW dulu, kami anggap dia sebagai satu dosa. Dia dalam istilah ada al-kabirah. Al-kabirah dosa besar. Tapi al-mubiqat ini lebih besar daripada dosa besar, punca kehancuran, punca kecelakaan, punca kemusnahan. Kamu sekarang buat, kamu rasa dia sehalus sehelai rambut, kecil je bagi kamu. Tapi bagi kami, ia punca kecelakaan, kata Anas bin Malik. Inilah muraqabatullah yang ada pada para sahabat, yang ada dalam jiwa para sahabat, sehingga mereka sangat-sangat cermat, mereka sangat-sangat takut melakukan perkara-perkara dosa. Zaman kamu ni, kamu rasa small matter. Tapi zaman kami anggap ia punca kehancuran, wal'iyadzubillah. InsyaAllah hadis yang kelima, kita sambung dalam kuliah akan datang insyaAllah. Amalan yang dimasukkan itu kesalahan ke? Kesalahan, ya kesalahan. Dosa lah dosa. Junaidah Muhammad Akhir. Maksudnya dosa. Maksud Anas bin Malik, kau orang ni sekarang, kau orang melakukan dosa yang kau orang anggap macam sehelai rambut kecil je. Tapi amalan macam ni, kalau kami zaman Rasulullah dulu, kami anggap ini adalah punca kecelakaan. Itulah kerana sifat muraqabah, taqwa yang ada di kalangan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nak masuk mall agar tidak terlibat dalam satu penipuan harga barang, adakah doa yang khusus Ustaz? Tak ada doa yang khusus. Buat senarai barang nak beli, pergi, jangan merayap. Yang merayau itulah jumpa, kan? Saya bersyukur pada Allah sebab isteri saya dia ada satu penyakit. Kalau masuk mall,
dia cepat rasa sakit perut nak buang air besar. Masuk je mall, dia rasa sakit perut nak buang air besar. Saya bersyukur sangat sebab duit saya selamat. Mari balik, jom cepat balik, jom cepat balik, jom cepat balik. Masuk je mall, sakit perut lah bang, sakit perut. Jom balik cepat. Jadi doa tu tak tahulah saya doa supaya khusus kalau masuk mall supaya tak kena tipu. Tetapi ialah kita bacalah umum bagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Moga-moga kita terlindung dari mudarat. Apa saja mudarat? Bukan saja kena tipu harga, tapi mudarat, jangkitan, kuman, virus, mudarat, kena curi, kena rompak, kena tipu semualah. Kita baca kalau masuk pagi, kalau masuk petang, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan yang paling penting, masuk mall tu kita senaraikan barang. Supaya kita pergi tu purposely. Pak, balik. Jangan duduk lama sangat. Bukan tempat untuk berlama-lamaan di situ. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. InsyaAllah panjang umur kita jumpa dalam kuliah akan datang. Dan untuk makluman, 2 minggu lepas, masa tu saya baru balik daripada bantu sahabat-sahabat mangsa banjir. Saya beritahu kat kuliah, pada minggu tersebut, orang yang menonton selalu, yang hadir kuliah ni selalu duduk bagi sumbangan duit pada saya. Saya kata pada minggu tersebut, yang bagi tu kita sampaikan kepada sahabat-sahabat mangsa banjir lah. Dan Alhamdulillah ramai yang menyumbang. Dan saya telah panjangkan sumbangan tersebut berjumlah 1,500. Semuanya saya dah transfer, saya top up je sikit. Jadi tak sedap juga suruh orang je. Ajak orang menyumbang pada masa banjir. Saya pun top up juga sikit. Tadi saya dah bagi secara semualah 1,500 ke Madrasah Syahadah Tahfiz Al-Hidayah di Puchong. Madrasah Syahadah Tahfiz Al-Hidayah Puchong, di mana madrasah ni sahabat saya sendiri, Ustaz Fendi Hashim. Sahabat saya belajar sama-sama dengan saya di Yaman dulu. Jadi duit sumbangan kita semualah. Yang tuan-tuan bagi saya tambah sikit, kita transfer ke akaun madrasah tersebut. Ustaz Fendi ni sendiri pun rumah dia pun tenggelam teruk juga, banyak barang rosak. Itu pun kita dah bantu-bantu setakat itu mampu, insya-Allah. Dia moga-moga Allah berkati rezeki kita semua, insya-Allah. Lepas ni kalau ada orang yang menyumbang, saya ambil kat saya lah pula. Tapi tak apa, nak menyumbang ke tak menyumbang ke datang kelas ni bukan bayar yuran, menganjur kita buat secara percuma. Tapi yang nak menyumbang tu kita ucap terima kasih, kita berkongsi rezeki. Tak menyumbang pun tak apa, yang penting datang kelas dan kita istiqamah, dan paling utama amalkan apa yang kita belajar ni supaya saya pun dapat tumpang-tumpang pahala, insya-Allah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipilih dapat talaki tadi boleh berhubung dengan Rustia. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih kelasnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Tak dapat tak laki ni Ustaz, dah banyak kali dah. Mana tak dapat tu? Saya lah. Nak sangat dapat hadiah. Tak laki. Nak sangat, insya-Allah. Bagi tahu nama yang kata nak sangat tu, minggu depan kita pilih dia. Mana orangnya tak nampak ni? Junaidah Muhammad Akhir. Junaidah Muhammad Akhir, insya-Allah. Minggu depan bagi tahu. Minggu depan kita pilih untuk jadi pemenang, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya bagi tahu soalan tu, saya bagi tahu jawapan dulu. Lepas tu Kak jawab nanti. Kak Cik. Setuju Ustaz? Remind saya minggu depan Ustaz, pilih saya pemenang Ustaz. Okay. Itu bukan riba kan? Bukan rasuah kan? Bukan riba, bukan dapat rasuah. Quran, baca Quran tu Ustaz. Tak payah apa-apa. Itu bukan rasuah, itu bukan riba, itu mengembirakan. Berkongsi kegembiraan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kepada Puan Safiah dan Puan Intan,
Saya masih belum dapat nombor phone puan-puan. Tapi saya ada PM nombor nombor saya. Puan berikan nombor puan pada saya ya. Berdua je ke? Bukan 3 ke? Ada seorang lagi saya dapat. Dia reply saya ya. Okay, thank you Puan Syafina. Okay, thank you.